Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Rabu. Malaysia berhasrat memperkukuh kerjasama dan mempromosikan rangka kerja serantau berasaskan peraturan yang inklusif. Ini apabila negara mengambil alih jawatan kuasa pengerusi ASEAN tahun depan. In this vein, we would like to reciprocate the forward-looking shared future principle promoted by China, so that when we organize the ASEAN GCC, Gulf countries, Arab countries, we also include what is called ASEAN plus GCC plus China summit, which will be of great consequence to the trajectory of regional growth and will make significant contribution to moving the needle on greater global parity in economic trade, investments and economic advancement. Menurutnya, sebagai ekonomi kelima terbesar di dunia, ASEAN juga berpotensi menjadi daya penggerak untuk pertumbuhan sosioekonomi inklusif yang membuka laluan kemakmuran bersama yang mampan dan belum pernah berlaku sebelum ini. Datuk Seri Anwar turut menyatakan komitmen Malaysia untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan bersama negara anggota BRICS. Beliau optimis usaha itu dapat memperkasa perkembangan ekonomi di peringkat global demi kemakmuran bersama. Langkah tersebut senada prinsip perkongsian masa depan bersama yang diketengahkan China. I take special note to the spectacular address by President Xi Jinping in the recent BRICS conference in Kazan, where he urged that the spirit of shared future be adopted against forces of discord and protectionism. We must build a community of a shared future to uphold global peace, global security, and to share the experience, the expertise, the technologies to the world. Dalam pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari China, Li Xiang, Datuk Seri Anwar menyatakan terima kasih Malaysia kepada China yang berada di barisan hadapan menyokong penyertaan negara ini dalam BRICS. Beliau turut menyifatkan kerjasama kedua-dua negara yang sudah terjalin sejak lebih 5 dekad mampu merancakkan perkembangan ekonomi di rantau ASEAN. Otherwise, I think things are doing exceptionally well, and we've expanded to all, even cooperation under the economic, social, education, TVET, military understanding, collaboration, and protection of borders. I mean, we are now two great friends, and I look forward to when I assume the chairmanship of ASEAN, as I have alluded to also indicate that we should work together, China, ASEAN, and helping the broader Asian community. Ya, saudara, integriti yang kukuh dalam semua sektor penting bagi memastikan accountability dan menggalakkan pertumbuhan negara yang mampan. Ini termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan individu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, keperluan kritikal itu penting bagi menegakkan prinsip tabir urus dan amalan yang baik. Selain ketelusan yang berfungsi sebagai asas kepada pembangunan negara. Kita mahu sebuah Malaysia yang dimuati bukan hanya kerana kemajuan ekonomi, tetapi juga kerana keteguhan nilai-nilai integriti yang dipegang oleh rakyatnya. Dalam keluarga, kita mendidik anak-anak dengan nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan accountability. Di sekolah pula, pendidikan integriti harus dipupuk sejak awal agar generasi muda kita dapat membesar menjadi warga negara yang beretika.
Beliau juga berkata kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI tahun lepas yang meningkat 4 anak tangga kepada 57 bukti usaha kerajaan dalam memperbaiki tadbir urus dan ketelusan membuahkan hasil. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM disaran mempelajari amalan terbaik dari negara lain bagi meningkatkan keupayaan pertahanan awam negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, antara negara yang boleh dicontohi, Switzerland yang berjaya mewujudkan rangkaian tempat perlindungan untuk penduduknya. Katanya dengan lebih 8.6 juta ruang perlindungan tersedia, negara itu menunjukkan perancangan strategik dan pandangan jauh dapat memperkukuh daya tahan negara. APM juga boleh mempelajari cara Indonesia dan Turki menghadapi pelbagai cabaran semula jadi dan buatan manusia. Beliau berucap dalam majlis makan malam perdana warga APM di Bangil. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan. Melalui 3 contoh negara yang saya sebutkan ini, saya menggesa APM untuk terus bertindak proaktif dengan mengkaji amalan-amalan terbaik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dan banyak negara yang lain. Jika kita dapat lakukan usaha ini, insya-Allah kita dapat membina sistem pertahanan awam yang bukan sahaja melindungi tetapi meyakinkan rakyat bahawa kita bersedia menghadapi apa jua cabaran. Malaysia tidak menolak kemungkinan bekerjasama dengan Palestin untuk memulihkan sektor telekomunikasi di Gaza. Perkara itu dinyatakan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dalam pertemuan bersama Menteri Ekonomi Palestin Muhammad Al-Amur di Istanbul. Pertemuan diadakan pada hari terakhir sesi ke-40 Jawatankuasa Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Ia bagi membincangkan potensi kerjasama antara Malaysia dan Palestin dalam pelbagai bidang. Menurut Fahmi, terdapat banyak peluang yang boleh diteroka Malaysia-Palestin termasuk transformasi digital, pembayaran dalam talian, bank digital dan e-dompet. Sementara itu, Muhammad yang mewakili kerajaan Palestin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakyat Malaysia yang tidak berputus asa memberi sokongan dan solidariti kepada penduduk Palestin. Nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan lestari faktor penting perlu ditekankan bagi mencerminkan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Meng berkata, pembangunan sesebuah bandar terbaik juga perlu mengambil kira aspek budaya, kepelbagaian, kreativiti dan daya tahan. Ngah Meng kini berada di Kahirah, Mesir bagi menghadiri Forum Bandar Sedunia WUF ke-12 Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menurutnya, melalui semangat Malaysia Madani, negara ini berusaha memupuk masyarakat yang inklusif, progresif dan berdaya tahan. Visi itu melangkaui infrastruktur fizikal, memandangkan kerajaan mahu mewujudkan komuniti dengan setiap individu mempunyai rasa memiliki semangat kekitaan dan peluang yang sama untuk berkembang. Kerajaan kini katanya komited terhadap perancangan bandar yang tahan iklim, menyokong amalan pembinaan hijau dan meningkatkan dasar perumahan. Usaha tersebut bagi memastikan tiada golongan yang tercicir daripada menikmati peluang memiliki kediaman sendiri. Kualitas Siasatan Kes Buli dan Dera seorang pegawai Kadet Akademi Latihan Ketenteraan ALK Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata walaupun pihak polis masih belum menerima laporan perubatan mangsa sehingga kini, ia tidak mengganggu siasatan berhubung kes itu. Beliau juga berkata tiada keperluan untuk tahanan reman suspek kerana polis telah merampas dereka dipercayai digunakan ketika kejadian selain mengambil keterangan daripada mangsa dan saksi lain. Ini walaupun secara melalui itu dia tidak ada motif sebenarnya. Kan kanak-kanak kan, ini pelajar. Dia kata nak cuba tak? Macam itulah. Dia tak ada motif pun. Tak ada dendam ke, pergaduhan ke atau buli ke, tak ada.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.